Selamat pagi, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ini ialah melestarikan pembangunan Bumi Putra. Dan ini adalah ekoran daripada rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, dan isu yang cukup penting sebenarnya dibangkitkan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini ialah berkaitan dengan melestarikan ekonomi rakyat Malaysia, terutamanya Bumi Putra itu sendiri. Baiklah, ada tiga tetamu yang cukup istimewa sebenarnya telah pun bersiap sedia untuk memberikan pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, walaupun dalam masa yang agak singkat sebenarnya. Apapun kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan Mat Yusof, iaitu pengerusi Unit Peneraju Agenda Bumi Putra. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Syakawi? Baik, kita bersama lagi Datuk Seri ya. Alhamdulillah. Minggu lepas kita politik, belum ni minggu ni kita cerita ekonomi sikit. Betul. Setengah jam. Baik, kita ada dua lagi tetamu. Tetamu yang kedua kita ialah yang berbahagia Encik Aizat Rahim yang merupakan pengarah urusan Dropi. Jadi Aizat, apa khabar? Baik, terima kasih kerana having me here. Ya, dapat jumpa lagi Datuk Seri Baby. Dan kita bangga dapat bersama dengan Aizat sekali lagi. Baik, kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu, iaitu Zamzuri Arifin yang merupakan mantan yang di-Ketua Majlis Perbandaran Laut Gajah. Jadi Tuan Zamzuri, apa khabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Sehat alhamdulillah. Baiklah, kita dah bercakap tentang melestarikan pembangunan Bumi Putra, dan bila kita bercakap tentang isu ini, barangkali Datuk Seri, kita masih lagi terngiang-ngiang sebenarnya mendengar beberapa perkara-perkara penting yang dibangkitkan ataupun dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan program atau perancangan Malaysia ke-12 di Dewan Rakyat baru-baru ini. Dan melestarikan pembangunan Bumi Putra itu menjadi isu yang cukup penting sebenarnya. Pandangan Datuk Seri sendirilah bila kita bercakap tentang agenda pemerkasaan Bumi Putra itu, apa yang ingin dicapai sebenarnya melalui rancangan Malaysia ke-12 itu? Sebenarnya Syakawi, dalam masa setengah jam saya cuma boleh rumuskan. Ya. Nombor satu, bermulanya dasar ekonomi dahulu, dasar ekonomi baru. Cerita pasal memperkasakan Bumi Putra ni bukanlah cerita baru. Betul. Cumanya pelaksanaan tu mungkin saya rasa mesti tambah baik dengan hala tuju yang kita boleh quantify dengan mengukur impact yang kita mahukan. Contohnya dalam konteks wawasan kemakmuran bersama yang dilancarkan semula oleh Yang Amat Berhormat dahulunya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di dalam wawasan kemakmuran bersama itu ada elemen-elemen yang menjurus kepada orang kata tu mensasarkan kepada golongan-golongan yang perlu diberi perhatian, utamanya masyarakat Bumi Putra. Dan di situ di bawah peneraju yang telah diberi mandat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika itu dan terus diberi mandat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini seperti disebutkan dalam RMK 12, kita perlu melaksanakan apa yang telah dirancang. Dalam konteks ini kita ada tindakan-tindakan tertentu dan kita kena laksanakan mengikut fokus group, mengikut key economic growth area yang telah kita pasti. Dan malam ini saya rasa cuma kita boleh sentuh oleh kerana saya lihat Aizat ada di sini. Beliau adalah antara usahawan Bumi Putra yang berjaya yang menggunakan pendigitalan untuk membangunkan dan terus melestarikan pembangunan ekonomi Bumi Putra. Jadi kita ada wawasan kemakmuran bersama, kita ada wawasan kemakmuran Bumi Putra, kita ada tindakan pembangunan Bumi Putra 2030. Jelas apa yang telah dibangkakan yang sepatutnya telah pun dilancarkan dan akan dilancarkan tindakan pembangunan Bumi Putra ini dalam hujung tahun 2021 yang secara menyasarkan gross operating surplus sebanyak 680 bilion ringgit dalam tahun 2030. Jadi kita kena faham sasaran itu dan apakah aktiviti yang kita wajib laksanakan untuk memenuhi sasaran itu.
Ya. Bila Datuk Seri bercakap tentang sasaran Datuk Seri, ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya kepada peneraju. Jadi apakah Datuk Seri masa yakin bahawa sesungguhnya apa yang diharapkan melalui rancangan Malaysia ke-12 itu akan berjaya dilaksanakan oleh Datuk Seri dan rakan-rakan dalam peneraju? Sebagai pengurusi teraju pada masa ini, satu unit pemandu kepada pembangunan ekonomi Bumi Putera, kita telah diamanahkan dan kita cuma menjadi satu badan sekretariat yang tidak mempunyai dana yang besar. Kita telah merangka rancangan itu untuk dipertanggungjawabkan kepada semua kementerian-kementerian yang ada hari ini. Mereka kena memahami tindakan itu dan mereka lah yang sepatutnya melaksanakan ataupun membangunkan ekonomi putera di setiap aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi, key economic growth area yang diletakkan di bawah kementerian seperti MAFI, seperti pembangunan usahawan, seperti semualah, sebab dia ada situ unit pemantau pembangunan ekonomi Bumi Putera. Okey, saya nak dapatkan pandangan daripada Encik Aizat sendirilah, dan kita mengucapkan tahniahlah kepada anak muda ini kerana dia merupakan penerima manfaat daripada program super yang dianjurkan oleh Teraju melalui program business pitching. Jadi mungkin daripada apa yang anda alami sendiri, bagaimana anda membina ke bisnes itu ataupun membina tropi itu kepada satu tahap yang cukup membanggakan. Apa lagi yang sebenarnya yang diperlukan oleh mereka yang terlibat dalam bisnes, terutamanya golongan Bumi Putera, terutamanya melalui rancangan Malaysia ke-12 ini? Betul tu, alhamdulillah. Syarikat Dropi memang merupakan salah satu syarikat yang nasib baik untuk menang program support daripada Teraju. Walau bagaimanapun, dalam pengalaman saya lah, saya rasa ada dua jenis golongan usahawan, di mana salah satunya macam Dropi yang kami ada berpeluang untuk mendapatkan akses untuk dana. Tapi ada juga lagi satu golongan usahawan Bumi Putera yang betul-betul memang cuba untuk memahami cara-cara untuk beroperasi bisnes. Tak semua orang berpeluang untuk belajar bagaimana nak menjalankan perniagaan mereka. Sebilangan daripada mereka terpaksa berniaga kerana tak dapat peluang pekerjaan. So, saya rasa saya pernah bekerja dengan beberapa PKS masa lalu ketika saya masih belajar, dan saya juga faham yang mereka tak mudah bagi mereka untuk actually survive. Sebab setiap ringgit penting. Jadi pada pendapat saya, memang kerajaan dah start look into this into detail, di mana diorang pun dah memisahkan program untuk menyokong usaha seperti ini untuk memulakan asasnya. Dan saya juga tahu bahawa mereka mengeluarkan polisi dan program baru untuk membantu mereka yang betul-betul susah untuk grow. Manakala para usahawan yang cukup beruntung dapat memahami asas etika perniagaan, harus diberikan satu different set program yang di mana mereka dapat belajar macam mana nak bersaing dengan peringkat antarabangsa. So jadi dapat compete di standard global. Okey Azad, kalau kita lihat kepada situasi ataupun lanskap ekonomi semasa kita menghadapi pandemik COVID-19, dan pada satu masa yang sama juga kerajaan membentangkan belanjawan pembangunan ataupun rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi saya tahu Dropi juga menghadapi satu cabaran yang cukup hebat bila kita bercakap ataupun mengaitkannya dengan pandemik COVID-19. How bad was cabaran yang terpaksa dihadapi oleh Dropi sendiri semasa pandemik COVID-19 ini? Okey, masa mula-mula kami start dulu, memang semua orang pun tak tahu apa nak anticipate kan, sebab ni kali pertama semua orang pun kena global pandemic. Jadi masa tu masa tahun lepas kami servis dalam lebih kurang 55,000 kedai retail, kedai runcit ataupun sundry store, dan kami pun notice kebanyakan daripada mereka stop actually beli diorang punya produk-produk untuk jual kepada market. And kami go down the ground and tanya like why, kenapa mereka reserve, is it because diorang nak simpan diorang punya cash reserve ataupun diorang memang diorang pun macam tak berapa tahu macam mana nak operate. So daripada situ kami terus partner up dengan couple of financial institution, bank-bank. Kami pun actually reach out to dengan Teraju, dengan banyak juga government agency untuk tolong to create some initiative di mana
kita boleh tolong PKS ni untuk sustain diorang punya business dan juga really grow dia punya business masa inilah. Dan alhamdulillah sebab Droppy pun kami ada certain element di mana kami dapat tolong diorang digitalkan business mereka. And I think up to today semua yang under dalam Droppy masih beroperasi dan masih jalankan bisnes mereka diorang. Alhamdulillah. Baik, kita juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan Tuan Zamzuri Arifin, mantan yang di-Ketua Majlis Perbandaran Alor Gajah. Barangkali ramai yang tak mengetahui agaknya lah Tuan Zamzuri sebenarnya mungkin jugalah daripada pandangan Tuan sendiri. Apakah peranan ataupun PBT sebenarnya juga boleh memainkan peranan ke arah mencapai matlamat ini, iaitu untuk membantu Bumiputera terutamanya dalam urusan bisnes dan sebagainya. Pandangan Tuan. Terima kasih Cik Syakawi. Dia sebenarnya kalau ikutkan daripada pengalaman yang lepas, kalau ketika hampir 2 tahun saya sebagai YDP, sebenarnya saya nampak kebanyakan PBT ini lebih kepada menjalankan penguatkuasaan. Jadi sangat jarang diadakan peluang-peluang perniagaan untuk nak membantu masyarakat dekat bawah tu. Jadi ketika tu saya merasakan apa yang patut saya lakukan, dan kebetulan di tempat saya di Alor Gajah ni kami ada banyak tempat-tempat yang boleh dikunjung oleh pelancong. Kami ada lebih daripada 25, dan ketika tu kami merangka satu plan untuk nak menaikkan pelancongan di Alor Gajah. Dan kita berpendapat ketika tu, andai kata benda ni boleh dijalankan dan andai kata ramai pelancong yang datang ke Alor Gajah, jadi kehendak tu makin bertambah, especially daripada segi makanan, tempat tinggal, dan kemungkinan untuk nak beli souvenir, dan daripada situ dan dia akan mewujudkan industri daripada pemakanan, daripada segi penginapan dan juga daripada pembuatan, di mana kemungkinan kita boleh balik pada zaman dulu di mana warisan kita boleh ditonjolkan semula, di mana seperti pembuatan, contohnya macam souvenir daripada macam ulu keris, macam ulu parang, macam mungkin parang itu sendiri. Tapi disebabkan pada tahun lepas pandemik tu bermula, jadi mungkin usaha ni dia agak terbantuk sikit. Dan bagi saya walau macam mana pun PBT tu kena mencari satu mekanisme ataupun mencari satu polisi ataupun satu cara bagaimana nak membantu daripada segi cara. Contohnya kemungkinan daripada segi lesen, kalau katakan banyak peniaga-peniaga kita ni, peniaga luar bandar ni adalah peniaga-peniaga kecil tepi jalan. Macam mana nak memudahkan lesen ataupun nak menyediakan tempat. Sebab sebelum ketika masa zaman saya dulu, dan memang banyak peniaga-peniaga tepi jalan ni tumbuh. Dan kalau kita jalankan penguasaan, maka kita mengenai peniaga-peniaga tu yang mungkin itulah sumber pendapatan untuk diorang. Jadi ketika tu kita membuat pendekatan, kita mencari satu tapak, kita membina tapak dan kita mengumpulkan semua peniaga-peniaga yang tepi jalan ni pada satu tapak, dan benda tu agak berjaya. Dan insyaAllah alhamdulillah dia masih diteruskan hingga hari ini. Dan dari segi mungkin daripada bayaran yang terpaksa dibayar oleh peniaga-peniaga kita boleh kurangkan daripada untuk nak membantu dia orang untuk nak memulakan perniagaan dia orang balik selepas zaman pandemik. Saya rasa sekarang ni dah banyak sektor yang dah buka. Jadi banyak juga saya nampak di tepi jalan tu dah mula peniaga-peniaga dia berniaga. Dan bagi saya PBT mestilah mudah cara untuk dia orang macam mana membantu dia orang daripada segi lesen, daripada segi bayaran fee apa semua kan, untuk memudahkan dia orang. Okey, kita kembali dapatkan pandangan Dr. Sri. Ini satu isu yang cukup penting sebenarnya Dr. Sri. Bila kita bercakap tentang pencapaian terutamanya golongan Bumiputera sendiri untuk bersaing dengan rakan-rakan dari bangsa lain, itu bukanlah satu perkara yang mudah. Dan kerajaan sendiri pun dalam rancangan Malaysia ke-12 bercakap tentang proses berteknologi tinggi, bercakap tentang digitalization dan sebagainya. Jadi bagaimana, apakah Teraju sendiri boleh memainkan peranan dalam usaha untuk memberikan satu dimensi baru dalam pemikiran usahawan Bumiputera sendiri, supaya mengubah pendekatan mereka, mengubah cara mereka melaksanakan bisnes mereka dan sebagainya. Apakah Teraju boleh memainkan peranan dalam aspek ini? Saya rumuskan begini, Syakawi dan juga kalau kita lihat tadi Aizat menyebut pasal pendigitalan B2B, membantu
di B40 ataupun pengeluar di kampung ataupun di bandar, di pinggir bandar, meletakkan di atas platform dia dan membuka ruang pasaran. Dan di situlah saya nampak selepas kita membantu membangunkan Dropi, ya, telah menampakkan pembangunan yang begitu pesat yang mencapai lebih pada 1 bilion, ya. Jadi Teraju terus mau membantu, contohnya tadi Aizat, untuk meningkatkan menjadi salah satu orang kata tu syarikat yang besar yang boleh kita bandingkan umpamanya Amazon of the world sebagai Amazon of Asia contohnya. Dan kita akan bantu seboleh mungkin dari pihak Teraju. Apapun kalau kita keseluruhannya, Syekh Kawi, ya, kefahaman dari semua masyarakat yang duduk di dalam ekosistem itu. Tadi Cik Zamzuri ada menyebutkan peniaga-peniaga kecil. Kefahaman akan hala tuju, akan tindakan pembangunan Bumiputera itu sendiri. Mana kita sasarkan, apakah keperluan. Kalau kita lihat hari ini, kita telah lakarkan 7 kega. Yang saya sebutkan di sini contohnya pertanian dan komoditi, ekonomi digital, Aizat tadi, ya. Kita hub halal dan makanan. Ini penting. Kalau kita lihat daripada unjuran Bank Dunia, pasaran barangan halal 2030 dijangka mencecah 27 trilion ringgit. Bayangkan kalau kita boleh bantu orang memahami ekosistem halal itu sendiri, skop halal itu sendiri, kalau kita boleh tap, ya, sebanyak 10% pun sudah begitu besar. Itu 27 trilion. 20-30 pasaran di seluruh dunia. Ya. Jadi itu antaranya, kita tengok hub kewangan contohnya. Kita belum lagi tap potential wakaf digital ni yang kita telah sarankan menerusi wawasan kemakmuran bersama, wawasan kemakmuran Bumiputera, supaya kita galakkan untuk semua masyarakat terutama Bumiputera melibatkan yang wakaf digital. Yang kelimanya kita sebut logistik pengangkutan. Kerajaan setiap tahun telah membelanjakan 170 bilion ringgit untuk aktiviti-aktiviti melibatkan logistik yang mahu membuatkan Malaysia sebagai pusat logistik Asia. Tetapi kalau kita lihat penglibatan Bumiputera hari ini begitu kecil. 4,000 logistik company yang berdaftar. Dia masih orang kata tu hidup segan mati tak mau. Jadi inilah antara usaha-usaha kita yang kita telah sedarakan sebagai KEGA untuk dibantu oleh Teraju dengan memberi keyakinan kepada mereka yang mereka ini boleh bersaing. Yang lagi satu kita sebut dari segi pembuatan. Kita banyak PKS hari ini juga yang kita lihat lepas dalam masa pandemik COVID-19 ini ada yang nak gulung tikar. Di sinilah kita cuba memberi suntikan dana, memberi nafas baru dan sebagainya. Dan sekali kalau sebut tadi Zamzuri sebut pelancongan. Kita tengok tempat-tempat yang kita boleh memberi tarikan pelancong. Contohnya di Langkawi, Teraju telah membantu satu syarikat Bumiputera untuk mengadakan virtual entertainment center yang akan dilancarkan dalam minggu depan. Yang kita telah menyuntik dana sebanyak lebih kurang 2 juta lebih untuk membantu supaya menarik pelancong di Langkawi contohnya, ya. Dan kalau kita keseluruhannya, kalau kita dapat connect penerima sumbangan dalam program-program seperti Superb contohnya, supaya mereka memahami sasaran kita boleh bimbing mereka, memberi latihan, upskilling, reskilling, supaya sasaran kita yang saya sebutkan tadi, mustahak, ya. Setiap KEGA itu ada sasarannya. Digitalization ekonomi contohnya, kita sasarkan sebanyak 60 bilion sumbangan dari situ. Jadi dengan sedikit dana yang kita ada, dana awam, swasta, kita combinekan sebanyak 100 bilion lebih untuk mencapai sasaran yang saya sebutkan tadi, gross operating surplus sebanyak 680 bilion. Okey, barangkali silakan. 200 bilion, ya. Ya. Okey, apa ni Aizat, secara ikhlasnya kita hampir-hampir di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal sebenarnya. Banyak, patut bagi 1 jam. Lepas ni kita buat 1 jam. Okey Zat, serengka-ringkasnya lah. Kita bercakap tentang mengubah kepada pemikiran ataupun kepada cara bekerja yang bersifat digital, digitalization ini. Tetapi apakah anda merasa yakin bahawa the young generation dari segi tenaga kerja misalnya, tenaga kepakaran misalnya, are we ready sebenarnya to face that kind of situation? Digitalization. Actually even dalam tim-tim kami di Dropi pun semuanya kebanyakannya memang muda juga. Average age dalam company kami I think dalam 33 tahun.
So far, saya rasa memang Malaysia dah memang ready lah, and tak kisahlah whether Bumiputera atau bukan Bumiputera, tapi memang the Malaysian usahawan-usahawan muda di Malaysia, actually kebanyakan yang kami kenal memang semua memang boleh tahan dan memang boleh ready untuk pergi ke global. Saya rasa memang apa yang government tengah buat sekarang ni untuk really push for unicorn companies macam YB Pak Wan cakap tadi, is really good lah, sebab memang we can see that kebanyakan Malaysian company akan, sebab memang ini adalah masa yang tepat untuk grow untuk become a global unicorn. Saya rasa recently pun dah ada satu atau dua company yang di Malaysia yang sudah dapat status unicorn. So memang saya rasa memang banyaklah kebanyakan company muda, usahawan muda memang dapat boleh pergi ke standard global. Okey, kita hampir-hampir di penghujung. Ada lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Itulah Pak Wan patut minta 1 jam. Tapi tak apa. Apa ni? Bayar. boleh kalau nak pick airtime pun boleh. Janjinya kita boleh sampaikan maklumat pada kaum Umbi, memahami agenda kerajaan untuk kelestarian pembangunan itu sendiri. Ya. So sebagai penutup ini, harapan Datuk Seri sendirilah kepada secara keseluruhannya, secara ringkasnya tentang apa yang harus dilakukan oleh rakyat Malaysia ketika ini dalam ringkasnya. Saya mahu rakyat mendengar apabila kita lancarkan tindakan Puan Bumiputera 2030, insya-Allah akan dilancarkan oleh Perdana Menteri dalam hujung tahun ini. Kita memahami cabaran itu sendiri, kita memahami ekosistem itu sendiri, kita memahami sasaran itu sendiri. Kedudukan kita hari ini sebenarnya tidaklah orang kata itu begitu teruk, tetapi kalau kita boleh bekerjasama, contohnya kita boleh empower T20 orang yang berkepakaran untuk membantu Bumiputera yang lain, seperti mana Aizat boleh membantu usahawan-usahawan yang di luar sana dengan mengadakan platform-platform tertentu. Dan saya sentiasa menerima segala maklum balas supaya untuk kita boleh tambah baik apa saja tindakan yang kita nak laksanakan. Hari ini Bumiputera 10% saja dalam ekonomi. Cabaran kita 2030 tak meningkatkan lebih daripada 30%, insya-Allah. Kalau kita semua faham, kalau kerajaan dan rakyat bekerjasama, wawasan ini boleh kita realisasikan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Ridwan Mat Yusof. Terima kasih kepada Aizat Rahim, dan saya minta maaf jugalah kepada Zamzuri Arifin kerana hanya sempat bertanya satu soalan saja kepada Zamzuri. Itulah yang saya pesan tadi, supaya program ini sebenarnya harus dipanjangkan kerana banyak isu yang boleh kita bincangkan demi kebaikan mereka yang menonton program ini, terutamanya golongan Bumiputera sendiri, kerana sesuatu yang telah pun sudah atur dengan begitu kemas dalam rancangan Malaysia ke-12 ini tidak akan mencapai kejayaan sekiranya tidak ada respons yang positif juga daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Terima kasih kepada anda semua. Sebelum tu saya nak satu sebenarnya. Sebelum ni saya nak mengambil peluang ini untuk menarik semua Bumiputera menyertai program yang baru kami lancarkan di Teraju, iaitu support program yang kita mengadakan untuk semua anak-anak muda berjumlah setinggi RM100,000 untuk memulakan perniagaan mereka dalam sektor-sektor yang tersebutkan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Wabi Datuk Seri Muhammad Ridwan. Terima kasih kepada semua, dan jangan lupa kita masih lagi sebenarnya sedang menghadapi pandemik COVID-19. Kita belum menang sebenarnya. Jadi seperti yang selalu kami pesan kepada anda, jagalah ataupun patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi.